Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini untuk pengajian Fiqhul Qulub, fiqh tentang hati nurani manusia, khususnya dari segi ilaj, dari segi rawatan, dari segi merawat hati berdasarkan kepada perspektif Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sambungan pada malam ini muka surat 69, muka surat 69 bahagian K ataupun 11, iaitu hasad dengki. Seseorang Islam bukanlah 73 hasad dengki itu muka surat 69 betul? Gimana tak serupa muka surat ni? Tak apalah, maknanya K hasad dengki. Oh, tak sama ni. Hak anda ni muka surat 69 atau 73. Dia ada dua versi tu. Tak apalah. Ya. Serupa dengan anda tu 69. Tajuknya hasad dengki tu. Jadi tak payah dengki lah beza gitu. Moga tajuk sama tu tak. Hak pakali hak tu cetakkan baru agaknya tak. Baru dak. Ni 69. Berkait dengan hasad dengki ni, perbincangan kita pada malam ni masih lagi berkait dengan penyakit hati. Penyakit hati manusia ni. Seseorang Islam bukanlah seorang yang suka hasad dan dengki kepada orang lain. Mana orang Islam hak sebenar, orang Muslim hak sebenar, dia tak suka kalau ada timbul perasaan itu, dia akan kata selalu astaghfirullah, a'udzubillahi minasyaitanir. Kena kata gitu. Jangan bila dia lama duduk dalam hati kita, dia bahaya. Terutama sekali kepada orang-orang Islam yang beramal dan ingin beramal secara berterusan, maksudnya sama ada hasad dan dengki pada amalan, kecantikan tubuh badan atau kebolehan yang dimilikinya, seperti kejayaan yang cemerlang dalam lapangan akademik, kemajuan dalam perniagaan dan lain-lain lah. Tak kira lah apa saja nikmat yang diperolehi oleh seseorang itu. Kalau orang Islam sebenar, dia rasa gembira dengan nikmat yang diperolehi oleh orang Islam yang lain. Sebab itulah akhirat lah adalah kita akan jumpa, anda tak pasti muka surat berapa. Seperti mana dalam hadis pun Nabi suruh, dulu sebelum ni kita sebut, saya sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tu bila kita nak buat apa-apa, Bismillah. Selagi antara yang menjadi ucapan yang berterusan daripada Nabi ialah mendoakan kebaikan kepada makhluk Allah, sama ada manusia ke binatang ke apa saja. Kalau tengok binatang pun Allahumma bariklah, Nabi kata berilah keberkatan kepada binatang. Semua kita kata gitu. Hujan pun gitu juga. Ya Allah berikanlah keberkatan kepadanya, tu maksudnya hujan tu. Tu hak paling mudah. Paling mudah. Apa sajalah. Sepatutlah setengah ulama dia kata kalau kita nak didik hati kita supaya tidak timbul perasaan hasad dengki, bila orang dapat nikmat kita doa kebaikan selalu kepada dia. Misalnya kita tengok orang tu boleh
anak yang sempurna, isteri yang cantik, isteri yang kaya, apa dia kata, anak dia berjaya dalam apa-apa bidangnya diceburi, boleh nikmatlah maksudnya. Allahumma bariklah. Kita kata gitu. InsyaAllah kalau kita didik gitu, hati kita ni payah nak rasa dengki kepada orang. Itu cara agama. Cara agama. Sebab orang ni rengkah benar lah ni. Ana sempat tengok dalam internet tadi, dia ada satu khusus tajuk hasad dengki. Dia ada 9 artikel. Ulama bincang dari semua sudut tentang hasad dengki ni. Sangat menarik lah. Kalau kita nak baca hak tu, sebulan jugalah. Buat hasad dengki saja. Misalnya kalau dalam kisah ni, kalau kita duk bincang hasad dengki, Sayyidina Ali kata la rahata lil hasib. Orang dengki ni tak ada rehat, sibuk sama dia. Sayyidina Ali kata. Walaupun nampak dia cokoh pun sibuk tu. Sebab hati dia duk tengah dengki. Paruk Sayyidina Ali kata. Nampak duk nyanda di tiai pun duk tengah dengki tu. La rahata lil hasib. Sayyidina Ali kata, orang dengki ni sibuk sama 24 jam. Wala ikha'a lil malul. Dan kita tidak boleh buat sahaya orang mudah jemu, mudah putus asa, mudah rasa susah, benda kecil pun susah dah. Dia tidak memberi kebaikan kepada kita. Ini kata-kata mutiara kata Sayyidina Ali ni. Wala ikha'a lil malul. Tak usah buat sahaya lah. Manjak bukan maksud tak usah buat sahaya ni bukan bermakna bermusuh, tak usah buat sahaya hak apa dia kata ni? Sadiq ni sahaya baik. Tak ada kebaikan. Kadang-kadang benda kecil pun dia jemu dah. Bila jemu tu dia cemu. Patut daik, mudah sempit dada, mudah sempit. Benda kecil pun susah dah. Jadi apa dia kebaikan kita boleh ambil daripada orang lagu tu? Itu kata Sayyidina Ali. Yang ketiga Sayyidina Ali kata lagi, dia kata wala muhibba li sayyi'il khuluq. Tidak, tak sedut saya lah, tak sedut cinta lah, tak sedut timbul perasaan cinta yang berlebihan lah kepada orang yang akhlak buruk. Cuma kita nak sinnya la rahata lil hasid. Maknanya bukan hasid, la rahata lil hasud. Bukan hasid. Kalau hasid ni mana berdengki, hasud ni orang banyak berdengki. Dengki saja dia. Mari masjid pun dengki ketua imam. Dengki apa lagi? Ketua imam baca sedap, dia baca tak sedap. Allah dia kata benda tak nak sabar berdengki. Itu hasud. Hasud. Sayyidina Ali kata la rahah, tak ada rehat, sibuk semacam dia. Duk tengah makan sibuk lagi. Apa? Hati dia tu dia tak boleh kawal. Sebab itulah setengah-setengah ulama ni panjang bagus dalam internet ni. Dia panggil Syabakatul Alukah nama. Website tu website ilmu. Dia bincang tentang ilmu. Semua ni dalam ni ada dalam itu. Dia sosok dia bincang. Tadyi'ul waqt. Menyia-nyiakan waktu panjang. Sampai 9 artikel dia bincang. Ana baca pun neng kata banyak patutlah Islam benci sangat kepada dengki ni. Baik, tak apalah, seterusnya. Muslim yang sebenar, seseorang Islam yang sebenar tidak mungkin akan hasad dan dengki kepada saudara dia seagama tu. Kerana dengan berbuat demikian, dengan sebab dengki tu, kena ingatlah dengki ni mana dia iri hati bila orang tu dapat kebaikan. Tu makna dengki. Berdengki tu maksudnya begitu. Hati jadi tak senang. Sebab itulah dalam kitab dia sebut kita nak ukur macam mana tu kita ni ada dengki ke tidak. Macam mana kita nak ukur diri kita ni ada ke perasaan hasad dengki tu. Cara dia sangat mudah. Bila kita tengok orang dapat nikmat, kita berasa lagu mana? Boleh tahu lalu. Berasa tak senang, serabut perut aku nak. Cara tu ada masalah. Tak segi jumpa tok bomo berat lagi deki orang. Tak segi jumpa tok bomo lah baca Quran banyak. Lepas tu cuba hayati Al-Quran secara tadabbur, waktu paling ringkas. Tadabbur tu paling ringkas. Tadabbur ni ringkas benar tapi banyak manfaat. Gitu. Lepas tu memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan bantu orang, itu cara agama. Paling tidak kalau kita orang miskin tak nak derma pun tak boleh. Sebab ni lah barakallahu fiik. Allahumma barik lahu. Barakallahu lana walakum misalnya. Tu antara ucapan-ucapan untuk supaya kita ni rasa senang hati dengan kebaikan yang orang dapat.
Bahaya hati-hati orang dapat kesenangan kita susah hati pada tak berkait dengan kita. Lepas ni ayat kira cuba kita tengok. Ayat ni bagus dia mari ayat ni tepatlah. Baik kita pergi lagi. Ayat tu lepas ni anak akan sambung perbincangan saya berkenaan dengan ayat ni lah. Jadi orang yang sentiasa iri hati ataupun berdengki kepada orang lain ni sebenarnya dia sedang merosakkan dirinya sendiri sebenarnya. Cuma dia tak sedar. Kerana orang Islam yang sebenar adalah yang saling bersaudara dan inginkan kebaikan antara satu sama lain. Orang yang berhasad dengki kepada orang lain adalah orang yang tidak mempunyai semangat keyakinan diri terhadap diri sendiri dengan dalam melakukan sesuatu perkara. Sebaliknya dia lebih bergantung kepada orang lain. Mana orang jenis dengki sebenarnya orang yang mempunyai kelemahan diri. Dia tak ada memikir tu, tu Allah nak wik dia nak awan. Allah tak suruh kita. Dia tidak jenis gitu. Sepatut kita Allah wik dia alhamdulillah. Allah tu juga wik kita. Dan Allah tak suruh kita nak awan. Kadang-kadang Allah bui pun cuma dia tak sedar Allah bui. Tu masalah manusia kan. Baik, cuba kita tengok ayat. Ayat ni sangat menarik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kedudukan orang yang berhasad dengki ni seperti mana firman-Nya. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Maksudnya, atau patutkah, atau ni maknanya dia ada berkait dengan ayat sebelum ni lah. Sebelum ni dia ada berkait lagi ayat tu. Ayat ni sebenarnya bincang tentang pokok Yahudi Bani Israel. Dia deki dengan Nabi. Sebab apa Nabi jadi Nabi? Dia deki tu. Dah tak ada gamuk kita kata tak. Dia naknya Nabi ni mesti puak dia. Mungkin Nabi ni orang Arab. Gak orang Arab ni seorang tu yang Nabi. Sebelum ni tak ada Nabi orang Arab. Dia deki. Sebab tu Allah kata atau patutkah mereka dengki kepada manusia? Manusia sini makna Nabi Muhammad dan umat Islam. Patutkah dengki? Bapa tak patut tu? Jawapannya tak patut. Kalau orang ngaji bahasa Arab tanya litaubih. Tanya untuk mencela. Patutkah mereka berdengki pada Muhammad dan umat Islam ni? Patutkah? Tak patut. Makna huduh benar dengki terhadap jawatan Nabi. Dia dengki jawatan Nabi. Sedangkan jawatan itu bukan pilihan manusia. Itu kurniaan Allah. Disebabkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Yani nikmat ke dia? Nubuwah dan Islam itu. Dan limpah kurnianya, patut ke deki? Tak patut. Kalau deki juga huduh benar perangai. Itu dia panggil istifham taubihi dia panggil. Kerana sesungguhnya kami telah pun memberi kepada keluarga Nabi Ibrahim. Kena ingatlah. Orang Yahudi dia kena ingat. Nabi Ibrahim ni asal keturunan popok dia juga. Punca tu. Dia kena tahu. Nabi Yaqub daripada Nabi Yusuf ke asal. Dia pecah tu. Mana puak-puak mu asal sebelum ada Yahudi lagi keturunan mu tu Allah beri dah kenabian. Start situ. Lepas tu sekadar Nabi Ibrahim kan? Tak, puak-puak kamu semua Nabi, pemimpin kamu. Tak ingat kau tu? Sekali aku pada orang Arab yang deki ketemu. Dan hikmat, yakni pangkat Nabi, dan kami telah memberi kepada mereka kerajaan yang besar. Kerajaan Yahudi ni besar dulu. Bani Israel ni kan, tak ada lah di dunia ni bangsa yang paling terhormat asalnya, sehingga pemimpin politik mereka semuanya terdiri pada nabi-nabi dan rasul. Bahkan dalam kitab Mushkilul Asad, lama dah kita bukti tak tahu nak start bila lagi ni, nak dia teliput Imam Tahawi mari 9 riwayat nak ayatnya bahawa puak-puak Bani Israel ni pemimpin politik dia semua nabi-nabi dan rasul. Bahkan Nabi kata bila mati seorang pemimpin lain tu pun nabi pula. Siapa Nabi kata begitu? Sepatutnya tak deki lah. Makna dia tak asyik berkongsi nikmat nubuwah itu. Dahsyat. Dan kerana dengki itulah. Ni anak nak sebut. Lepas tu kita nak kait lagu mana ayat dengan tajuk kita. Tak apa, kita kena faham asal dulu. Dengan sebab dengki berterusan itulah sebenarnya. Sikit lama kelamaan. Maknanya perasaan dengki yang ada pada Bani Israel ini adalah merupakan penyakit warisan. Orang penyakit macam mana juga. Berat benar apa dia ni? Teruk lah. Kalau kita baca sejarah memang teruk.
Aku sekali daripada generasi kini ada semua dengki pada orang Arab. Itu aki jawatan Nabi itulah. Padahal kalau duduk Mekah, duduk Madinah, bawa Yahudi paling kaya. Dia paling kaya, dengki lagi kepada orang lain. Bapa? Sebab dengan kekayaan dia tu, dia tidak boleh. Dia gini ya, biarlah nak sebut sikit, biar kita tahu dah. Terbukti dalam kitab mana kita baca pun, di Madinah ni yang menguasai ekonomi adalah Yahudi. Sehingga sumber air dia kuasai, kedai-kedai pun dia kuasai. Maknanya dia paling kaya. Tetapi bila Nabi jadi Nabi dan Nabi berhijrah ke Madinah, satu nikmat yang dia tidak boleh beli, nikmat riasah, nikmat kepimpinan. Bila Nabi jadi pemimpin di Madinah, semua orang ikut Nabi. Hak tu dia tak boleh terima. Hak tu dia tak boleh nak beli dengan duit. Dia tak boleh nak beli. Orang tidak taat pada dia, orang taat ke Nabi. Orang miskin kau, hak mari gak dia, hak dia nak marah lagi, orang mari daripada jauh nak mari Madinah kerana nak duduk di bawah Nabi. Bayangkan kalau kita baca sejarah, orang kafir mari berhijrah ke Madinah kerana nak duduk di bawah pemerintahan Nabi. Ada setengah tu tak masuk Islam pun, cuma dia nak duduk di bawah Nabi. Kan pelik tu. Tu dia deki. Apa deki tu? Bukan deki kepada kekayaan Nabi. Nabi tidak kaya seperti orang lain. Dia deki kepada riasah, jawatan pemimpin. Tak nyakit berat tu. Padahal Nabi tak pernah ganggu perniagaan dia. Nabi tak pernah boikot kedai Yahudi. Cuma selepas tu Nabi bukan sekadar boikot, Nabi halau akhrijul yahud min jaziratil Arab pada tahun ke-6 Hijrah, selepas peperangan Ahzab. Perang Ahzab ke tahun ke-5 ataupun awal tahun ke-6. Selepas tu tak boleh. Sebab apa? Jahat lanjut. Bakar tu sampai ke hari ni lah dia. Tanah pun tengok tu ya dah kata nak. Bakar dia tu jahat luar biasa. Tak ada peri kemanusiaan langsung. Dia mari rapah tanah orang. Jangan duk baca sejarah dia tu. Dia bukan sekadar nak ambil sikit, dia nak ambil semua. Dia bukan nak ambil sikit. Jangan kita ingat sikit dia mungkin dia tak ada negara. Dia ada dah negara sebenarnya. Bahkan dia berada di kebanyakan negara. Dia boleh hidup. Dia sebelum dia pergi ke Palestin pun dia kaya dah. Dia ada perancangan dia. Dia bukan nak ambil sikit. Sebab tu kalau kita tengok dalam peta ni Palestin kayak bagi 1/9 lagi rakyat Palestin. Mana 8/9 hak dia dah. Ni tak tahu lah. Sebab Hana duk persakaan duk baca lah, duk baca Menggola ni musim jelah. Sadi pun sempat juga tengok ada sebuah sekolah tu tutup tu, pelajar mati semua. Tutup tu, sesi pengajian ni terpaksa ditutup tu. Sebab apa? Semua pelajar mati. Anak-anak sekolah semua mati syahid. Mana tutup tu sekolah. Menteri Pendidikan dia isytihar. Sempat anda tengok sebelum hari tadi. Tapi orang Islam tak khabar lagi tu. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna. Orang yang tidak ambil berat tentang Islam, Nabi kata bukan pun aku tu. Kita tak ambil tahu langsung nah. Padahal zaman internet, tapi nampak tu bokok somor baca telefon, baca menata apa tak tahu nak. Tidak ada baca maklumat tentang Palestin, timbul perasaan sedih, nak sedekah, nak apa, tak ada lah orang Islam kita. Apa tak tahu. Sedangkan Nabi kata man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna. Orang Islam yang tidak ambil berat, tidak mempedulikan, yang tidak ada peduli, tidak ambil berat tentang orang Islam itu, bukan puak aku tu, bukan puak umat aku tu, pasal tu perangai tu. Aku nak ambil tahulah hadirat. Walaupun sebab tu dia gini, kalau tak ambil tahu kan, nak timbul doa ke mana? Katalah kita nak sedekah, tak boleh kita apa orang wis sedekah. So nak sedekah orang, dak ambil tahu ni apa maksud? Ulama bahas hadis tu, ambil tahu ni dia merupakan punca kepada kita transfer kebaikan kepada dia. Bila kita tahu perkembangan, contoh ni sebagai contoh saja ni, bila kita ikuti perkembangan semasa yang berlaku terhadap bumi Palestin, kalau kita tak ada duit pun paling tidak kita kata Allahumma ansuril muslimina wal muslimat, Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa fi, paling tidak kita kata begitu. Ya Allah, tolonglah orang Islam di Palestin. Ni kita tak pernah ambil tahu, gak nak doa ke mana, mau ambil tahu pun dak dah. Jauh nak timbul perasaan nak berdoa tu.
Sebab itulah mengambil tahu ni dia anak tangga pertama untuk kita beri kebaikan kepada orang. Sebab tu Nabi suruh ambil tahu tentang jiran. Kalau tak ambil tahu tentang jiran, nak bantu dia macam kita tak tahu. Sebab tu mengambil tahu ni termasuk dalam kira langkah pertama untuk kita transfer kebaikan kepada orang. Kalau tidak, tak ada je. Kena didik lah tu, kena didik kita baca pun satu macam perasaan kita. Kalau dulu kan, kalau bulan Ramadan tu ubik sama budak tu, dia sindir umat Islam seluruh dunia. Dia kata sah ke dia puasa sebab dia nak buka tak boleh, tak ada makan dia. Dia tu soalan tu, dia nak sindir umat Islam. Sah ke dia puasa, sahur tak boleh, tak ada makan dia, patut buka pun tak ada makan dia, tak boleh nak buka tak ada makan dia, sah ke dia puasa. Tu dia tanya tu sebenarnya dia nak sindir kita lah. Ya kita nya meja sepuluh bazar dah. Dia benda kita. Sebab tu kepedulian umat Islam terhadap enggak Palestin ni dia berkait dengan agama. Dia bukan sepuluh bandar-bandar lain. Tidak, Yalah kalau kita baca sejarah Hafiz Ibn Hajar buat satu artikel. Kenapa Palestin tempat Isra dan Mi'raj itu? Kenapa? Sebab tu ulama panggil itu bumi anbiya. Bumi anbiya. Begitulah dia hadirin. Jadi kena ada semangat itulah. Baik, itu sebenarnya ayat ni berkait dengan Yahudi, tetapi ulama dia tidak lihat ayat ni dalam konteks Yahudi saja. Dia guna kaedah al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Bila kita nak ambil ibrah, pengajaran daripada ayat, jangan tengok sebab khusus dia diturunkan. Kalau sebab khusus tak ada sabuk untuk orang Melayu ayat Quran. Tapi kita kena ambil sebab umum. Jadi ayat ni menyebut tentang dengki, tapi asal ayat dengki dalam konteks agama. Dengki Yahudi terhadap Arab kerana Nabi terakhir adalah orang Arab, dia dengki. Tu sebabnya bila kata Nabi terakhir, mana Nabi hak bangsa lah, maknanya kekal sampai hari kiamat. Nubuah itu tak ada dah peluang orang lain. Dia tak kira dah dia ni berapa ribu Nabi, dia tak kira dah bawa Yahudi. Dia kira hak terakhir sampai kiamat lah. Lepas tu wahyu turun kepada orang Arab terakhir tu tak ada dah. Lepas ni Quran hak terakhir, dia nampak gitu. Pelik sungguh. Padahal kalau dia baca Quran kan, kita semua ni tahu tentang Yahudi, Quran sebut. Kita tahu tentang Taurat, tahu tentang Injil, tahu tentang Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi-Nabi orang Yahudi kerana Quran. Kalau Quran tak ayat, orang tak tahu pun tentang Yahudi ni. Orang tak tahu tentang kitab Taurat, Injil. Orang tak tahu pun kehidupan hebat bangsa Yahudi ni. Orang tak tahu pun Quran tak ayat. Tapi Quran ayat. Siapa akidah kita, siapa dia tak percaya kepada Nabi Bani Israel, orang itu tidak Islam. Walaupun dia percaya pada Nabi Muhammad pun. Tapi tak faham lagi pok Yahudi ni. Dia duduk berdekis macam. Pelik sungguh. Berapa kali Quran kata ke tak? Tuhan hak turun wahyu pada Nabi mu, Tuhan tu lah juga turun wahyu pada Muhammad. Tak reti-reti lagi ayat gitu. Apa tu? Hasad. Ayatnya hasad dengki ni dia menyekat kebaikan. Ni. Jadi ayat ni dia punca kepada kemusnahan Bani Israel kerana ayat ni. Kerana dengki dia. Tu sebab itulah hadirat, sifat dengki ni dia memusnahkan masa depan manusia. Hasad dengki ni memusnahkan masa depan manusia. Baik, cuba tengok hadis riwayat Abu Hurairah. Ini atas dunia selalu, kena sedar selalu. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Nabi kata, berwaspadalah, awaslah, berhati-hatilah terhadap kamu semua terhadap penyakit hasad dengki ni. Kerana bila seseorang itu dihinggapi penyakit hasad dengki dan dia tidak usaha buang, dia tidak usaha nak tengkis, maka hasad dengki yang bersarang dalam hati dia akan memakan kebaikan yang dilakukan. Mana memakan pahala, hilang pahala. Sebab tu kalau kita nak terjemah mafhum, kita terjemah gini: sesungguhnya hasad dengki akan menghapuskan pahala yang telah dicatat sebagaimana api telah memakan kayu api, sehingga tak berguna lagi kayu tu. Maknanya hasad dengki ni salah satu penyakit yang akan menghilangkan pahala yang telah kita bina, dan dia menyekat kebaikan yang belum kita lakukan.
utuh, bukan sekadar dia merosakkan pahala, dia menyekat kebaikan. Maknanya penyakit hati yang antara yang besar lah, bukan kecil-kecil ni penyakit hasad dengki. Sebab tu anak sebut dulu, ni orang Melayu kita ni boleh katakan agak ketara jugalah penyakit ni. Bukan sikit-sikit serai orang Melayu kita ni, serba-serbi berdeki. Kalau bak sako tetek adik-beradik kita berdeki. Dia boleh tanah tepi jalan, kita nu tepi rok nu dia kata. Buat tepi jalan ni mahal, berat hadirat. Tanah macam tepi jalan berlaku lagu mana? Benar-benar lagu tu tak pernah sabar. Cuba tengok sana, dia buat deki kan orang tu comel. Dia besar atas kecil bawah deki. Tak comel lah. Dia gini, deki bagai lagu tu hadirat. Pada Quran ayat dah bukan gitu masuk surga. Ibnu Mas'ud ni lagu mana? Ibnu Mas'ud baca sejarah Ibnu tubuh dia lagu mana? Antara sahabat Nabi ni, antara hak tubuh tak comel, Abdullah bin Mas'ud kaki kecil, kecil bawah. Kalau jenis pakai baju jenis kecil ke udah menan apa tu? Pakai seluar fit, baju fit udah menan apa? Bawa kecil bawah. Kecil setara mana nah? Sehingga pernah dia naik pokok nak ambil buah lah. Selek lah nampak betis dia kocel ke atas, kocel. Sahabat pakat syukur. Syukur siapa bunyi suara? Nabi ada. Nabi musuka ke dah? Nabi tanya. Musuka ke apa? Nabi tahu dah dia suka ke kaki Ibnu Mas'ud. Nabi kata, yalah kalau kita terjemah mahmu jangan buat gitu. Kaki kecil tu tak pernah tinggal ada peperangan. Kaki kecil tu pergi semua pergi fi sabilillah. Nabi kata. Buat kaki hak molek besar tu tak gigi pun. Nabi nak ayatnya, mu jangan ni lah, betul lah kadang-kadang kita nak suka kena lah tak boleh. Tu bukan sifat orang beriman. Bukan sifat inna akramakum indallah atqakum. Sebut dah tu. Jadi kalau gitu tu deki ni dia kena semua aspek, tidak bab tertentu saja dah. Tu. Orang ni pandai, orang tu tak mana dia deki, orang tu kaya, orang tu macam-macam lah. Deki ada semua. Sebab tu ulama kata penyakit ni sampai kiamat ada. Sebagai ujian kepada manusia. Baik, seterusnya wal iyadu billah, kita minta berlindung pada Allah lah daripada kena penyakit. Yang ke-12 ataupun apa dia ai tu L tu yang ke-12 lah, tadyi'ul waqt, mensia-siakan waktu, masa, duk bazir masa nak hari. Ni salah satu penyakit hati. Barang ni barang kena pada siapa saja. Dia tak kenal orang ni penyakit ni. Kepentingan menggunakan masa pada perkara yang mendatangkan manfaat dan tidak mensia-siakannya telah dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu sentiasa berada dalam kerugian. Kena letak sentiasa tu. Sebab sentiasa tu, terjemahan sentiasa tu pada huruf lam, lafi. Terjemahan dia tu tidak salah, tak cukup. Kalau terjemahan dia tu betul, kalau buat la tu innal insan fi khusrin, kalau buat la tu baru terjemah gitu. Kecuali demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian tu kalau buat la, lafi buat la. Tapi bila tambah lam tu dipanggil ayat yang memberi makna tegas. Bila ada lam pada fi, dia kena tambah. Sesungguhnya manusia sentiasa berada dalam kerugian. Sentiasa tu pada mana? Lam itu. Dia panggil lam mutakkid. Tu kalau tidak tak nampaklah Quran itu tu. Nak ayat Quran, nak ayat sesungguhnya masa tu benar-benar manusia ni benar-benar sentiasa berada. Nak tegah ayat tu, ayat tegah. Kalau sekadar terjemah gitu, innal insan fi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Tapi bila bulan dia tak boleh, dia kena tambah sekali lagi. Banyak ayat Quran jenis lagu ni. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bukan beriman saja. Sekadar beriman tak cukup, dia kena beramal. Kerana iman tu amal. Iman itu amal.
Sebab tu Imam Bukhari jelas orang tanya dia mal iman al-amal. Iman itu beramal. Dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Hak ini pun kita tidak nak bincanglah dia punya tadabbur ayat ini. Cuma nak ayatnya menyia-nyiakan waktu ni disebut dalam Quran dan ada satu surah khusus. Nak ayatnya besarnya jaga waktu ni. Kalau tengok dalam internet tu lah. Ana sempat tengok dalam internet tu dia sebut masa. Apa itu masa? Masa tu umur kamu. Apa itu masa? Masa itulah perjalanan hidup kamu. Apa itu masa? Masa itulah kejayaan kamu. Masa itulah yang mengorbankan yang mengorbankan diri kamu, yang menghumbat diri kamu dalam neraka. Masa itulah yang menyebabkan kamu semua masa, faktor masa. Dia nak ayatnya masa itulah sebenarnya modal yang paling besar untuk kita meraih kebaikan akhirat. Tu tiba-tiba kita menyia-nyiakan masa. Sebab itulah tak ada khilaf di kalangan ulama, orang membazir masa ni dosa besar, tak ada khilaf. Ana pernah tanya dulu tok guru masa kita duk ngaji kan, masa belum nikah, boleh kau nak main karen nak main haji kau duduk asrama kan, 20 ingat 24 orang. Saya rumah 3 bilik 24 orang. Semua sebuti rumah jadi bilik. Muka duduk 24 orang, rumah kecil nak jimat. Muka tak ada kerja, muka duduk ngaji lagi. Tok guru kata, tok guru neng nak jawab. Neng bolehlah sepaper dua tu. Jangan lebih. Cuma dia sebut lalu, kalau siapa mengganggu waktu, tali mengganggu waktu. Misalnya kita kata mana homework siapa tak ada nak buat, mai kira tu mengganggu tu. Terjejah waktu semaya, tergesa-gesa pergi semaya gitu. Tu tak boleh. Kau tu sekadar awak ilai puas gitu yalah. Sepapai dua bon main karen kan. Kalau pergi main bola tu banyak masa pula muka petang ni muka muzakarah petang. Benar-benar gitu nak ayatnya bak waktu. Patu lagu mana orang nak hari, nak pagi 2 kali sehari duduk kedai kopi, minum ais cawe sejam 2 jam dulu. Nak hari. Lagu mana tu? Tu. Ni pesanan ni untuk orang buka kedai kopi kena hak kalau minum secara air kena letak atas 10 minit sebab rugi tu kedai tu. Kursi dia tu orang tak duduk 2 jam rugi orang jual tu. Rugi. Maknanya rugi tu bukan orang tu saja. Tu yang punya kedai kopi rugi aku. Bapak ni mari duduk 2 jam minum air pula kedekut hangit belakang ni minum 50% tu ya. Lepas tu apa ni kuis seria enggak 5 orang 5 ya duduk 2 jam. Tak rugi. Rugi tu dah. Dia kena tulis itu. Kalau nak buat lama kena ayat berapa dia kena makan. Biar berbala lah. Kalau tidak rugi. Nak ayatnya innal insana lafi khusrin. Orang bazir masa, orang yang terlibat dengan dia rugi belaka. Rugi belaka. Mensia-siakan masa adalah sesuatu yang dilarang keras dalam Islam dan merupakan tanda penyakit hati. Na'udzubillah min zalik. Ni orang panggil perkara yang penting yang kena ubah segera. Tak boleh bertangguh. Banyak masa manusia hilang dengan sia-sia. Setiap hari masa semakin meninggalkan kita. Kita sedar hal itu, tetapi kita tidak ambil iktibar, lalu menjerumuskan kita kepada keadaan yang jauh dari mengingati Allah. Dengan anak tu ada satu buku. Buku ni asalnya dalam bahasa Perancis, kemudian diterjemah dalam bahasa Arab. Sebab buku ni sangat berharga. Hak sebut buku ni Tok Guru kita Maulana lah, dia kata kalau dalam membazir waktu ni buku ni paling baik setakat ni. Jadi bila ulama Islam terjemah buku tu, dia bagi nilai tambah. Dia cuba bawa ayat Al-Quran dan hadis untuk menyokong fakta-fakta ada. Jadi maknanya asal buku tu orang kafir tulis dalam bahasa Perancis. Bila diterjemah dalam bahasa Arab, dia letak ayat Quran hadis. Tajuk ke dia? Kaifa nastaghfiru waqtal faragh, nama buku tu. Bagaimana kita menghabiskan masa kosong kita? Maknanya masa yang bukan dalam jadual kerja. Misalnya Nabi, biarlah contoh ni, kalau ada kena pada kita diri juga. Maulid benar buku ni, ana pernah buat usrah dalam buku ni. Sebenarnya kita habis masa mana? Dia bincang mukaddimah, dia bincang
Ke rumah orang kita dulu ke ada. Orang molek-molek benar buku dia ni. Orang kita dulu ke sebutir rumah tu besar bilik air. Tidak gitu kan? Tak boleh agak lalu lah tu masa habis mana tu. Enggak kawan ni jenis neng bilik air. Lepas tu isi rumah tu 10 orang duduk. Nak hari tu duduk buat baris lah, kita duduk tunggu nak masuk bilik air tu berapa sehari. Satu waktu kita habis masa. Enggak orang kita dia jenis tunggu masuk bilik air, tunggu belakang. Dia sebut dari tu, dia kata di negara-negara maju dia tak ada istilah tunggu. Kalau dia duduk tunggu bilik air, dia baca buku, dia cari buku-buku yang ringan. Tidaklah duduk nulis kitab masa tunggu bilik air tu, makna baca buku orang ringan-ringan lah. Baca novel pun tak apa, asal baca. Dia tak ada istilah tunggu tu. Sebab tu buat dia duduk di stesen bah ke apa, baca buku. Dia ada buku kecil, buku saya kecil, mudah nak pegang, mudah nak buat lebih. Buku ni buku-buku yang ringan, bukan buku yang berat. Kalau nak baca buku usul fiqh ngabah tu. Buku yang ringan lah. Jadi budaya tu tak berlaku dalam masyarakat Melayu kita. Semua dia tunggu dia. Dia banyak ke tunggu dia buat apa? Bahasa dia tunggu. Nyerah bokok tunggu. Jadi nunggu banyak benar. Sepatut kita kata nak boleh tunggu dia baca buku, baca Quran ke dak tunggu tu. Bokok. Sebab tu dia kena 2 orang. Sebab tak ada orang buat, dia nak buat tunggu kubur. Jalanlah kau tu. Tunggu kubur tak lepas pelik ngoti. Sebab tunggu tiapi. Pelik anak tak faham tunggu kubur. Kok mana tunggu agak dia je tak ada. Dari segi rasional lah tak. Dah lah tak ada dalam nas. Nabi tak pernah buat pergi tunggu agak dia saya. Nak baca Quran? Ya kau baca Quran. Kita tahu, kita biasa tunggu yoga dulu. Masa sekolah menengah tunggu kubur yoga terbaju dia manusia, kita manusia ada waktu letih hidup buat hidup gitu. Sebab tu sekut mayat temetai habis ting. Dulu sekut mayat kopi tak wi pizza tak wi ayat ni hadirat buku tu sangat menarik bagi anak. Kalau ada orang terjemah dia boleh pakat baca. Tapi molek juga sekali kita guna boleh buat buku tu molek dia ajar kita cara mikir tentang waktu gak tepat ni. Siapa ada satu surah ni cuba bayangkan tunggu bila-bila tunggu nak itu pakat bahan dengan kain tuala tunggu gitu berapa baik kita letak paling sikit kita kata tak 15 minit atas sehari-sehari kinung tu saja tak ada apa-apa. Berapa kali sehari? Kalau 2 kali sehari maknanya 30 minit. Enggak kali dengan 7 hari. Kali dengan 30 hari. Berapa waktu kita habis? Tak kira tunggu bahari tu. Sebab tu setengah-setengah orang yang cerdik, yang boleh kawal nafsu dia, boleh kawal diri dia, dia sentiasa baca Quran. Bila-bila tunggu di kantin sekolah baca Quran. Boleh sampai surat tak apa dah. Kadang-kadang khatam Quran benar-benar gitu ya. Waktu gitu ya. Mungkin ni kan aplikasi kita tentang Quran dia ada ke tempat bumak kita boleh tekan. Kita habisin kita tekuk. Buka saja tupuk tubik tempat kita berhenti lalu. Mudah Quran ni. Tak perlu duk nanda. Tidak perlu nanda bahan tali lembu tu tanda buat tak dah. Tak perlu nanda dah tu. Pakai tekan. Dia berhenti, kita berhenti tempat kita baca, buka balik dia akan pergi ke muka surat tu. Dia tanda merah. Dia boleh buat. Lah ni mudah. Tu benar-benar gitu. Dalam tu nak ayat dalam buku tu orang kafir tulis buku tu asal. Tapi ulama kita bila dia baca, dia kata banyak idea-idea yang menarik yang sesuai dengan agama kita. Dia pun terjemah. Dia mari ayat Quran dan hadis menyokong fakta tu. Lihat buku tu. Kaifa nastaghfiru waqtal faragh. Mula lepas tu dia ta'rif. Dia ta'rif dulu. Masa kosong ni gapo dia makna? Ma waqtal faragh. Apakah ta'rif waktu kosong? Dia ta'rif dalam mulut dia tu. Gitulah dia. Contoh kita daripada kerja kita pergi ke tempat kerja, daripada rumah tempat kerja. Berapa minit? Kalau Kelantan ni setengah jam sampailah. Waktu sibuk tu mungkin lebih kata. Tapi kalau di luar Kelantan sejam 2 jam memang ya. Nak hari tu gapo dia yang kita buat? Kalau sejam sehari 7 jam seminggu. Tu pergi saja klik. Sibuklah kau tu. Kalau orang cerdik dia pasal Quran kau. Misalnya ada seorang doktor, biar anak sebut ni habis dah masa kita nak biar anak sebut. Seorang doktor. Dia semok, dia doktor, dia anak uzugi klinik dia nak ambil obat. Bila dia kena kita pun tak biasa dia bagi tengok internet kali. Dia kata ustaz dia tu.
Lepas dia selesai tu, dia kata, Ustaz, dia boleh ruai masa tu. Tadi nak tanya, dia kata cara nak ngapa Quran lagu mana? Dia tanya kita. Oh, kata mudah ya. Saya baca 40 kali. Walaupun doktor 3 kali baca pun ingat ada, biar 40 kali sebab dia mantap. Kita sebut mudah, dia mudah faham. Rayak lagi lepas tu saya mok lagu mana. Dia pun tunjuk Quran dia, waktu biar Quran dia penuh nanda 10-11 juzuk dia hafal. Doktor ni doktor perempuan. Dia kata, doktor apa masa mana? Dia ngapa, kebanyakan dia ngapanya di klinik dia nak nanti ke, kalau tak ada pasien, tak ada pesakit mari dia apa Quran sampai 11 juzuk. Saya kata bisa, cuma saya nak tanya, saya mok masa mana? Apa tu boleh belaka? Nak saya mok tu macam mana? Hak tu dia kata saya nak tanya. Dia lah 11 juzuk ni saya mok masa mana? Dia kata saya mok masa saya bawa kereta. Dia saya mok masa dia bawa kereta. Lepas tu siapa dia? Kalau salah siapa dia betul? Tak tahu kan? Kata tolong juga doktor ni. Bukan tolong tu puji tu, jangan silap kan. Apa anak kata dia tolong ni? Semangat dia tinggi. Dia kata dia tak go tu Quran tu kan. Dia tak tu, lepas tu dia tengok. Dia bila dia duduk mata dia tengok. Tag tu ada tag digital lah. Dia ada telefon kita. Sebab tu telefon dia besar dia ni. Kan tu. Dia tengok. Lepas tu kadang-kadang dia malah nak baca, dia boleh ayat akhir hari ni nak semok surah Baqarah ayat ni sampai dia boleh tips situ. Dia ulah tu. Ingat. Orang cerdik tu orang cerdik. Masa dia tak rugi. Jadi waktu lain dia boleh guna untuk lain. Lepas tu saya anak ayat dia ginilah, kata mana suami tu minat juga ngapa ke? Minat juga dia tu. Kata badi saya mok dua tu, badi saya mok biar suami sebab kena tengok takut silap. Quran ni tak boleh silap sehari, tak boleh. Kena tasmik biar ada guru. Saya cedek dia je, saya kata mana biar cari seorang pergi ngaji Quran, orang pergi ngaji Quran nak betul baca, kita pergi ngaji nak semok. Cari tu guru Quran, pergi nak semok misalnya sekali pergi nak semok berapa tu biar dia dengar. Tu kalau suami tak apa lah. 11 juzuk dia apa. Main comel doktor ni pakai di kasut dia ada bunga besar ni. Anak kata parut doktor ni. Dia bunga sekuntum duduk kiki kasut dia alik kanan ni. Besar ni bunga. Anak kata jangok benar dia ni. Tapi minat ngapa Quran. Anak orang kebaikan orang. Tapi gitu dia tanya pesakit ada kan dia tak ada dia ngapa Quran. Anak tengok buku Quran dia tu lah besar tu penuh dengan dia tanam muka surat berapa pada dia komplit dia tulis. Muka doktor bagi catat ni memang bisa benar doktor ni. Dia tulis laku. Anak kata parut, anak kata banyak pada ayat Quran tulis ni. Lepas tu dia ada pula warna biru hak ni hak lacam molek. Dia ada apa ni apa panggil isyarat-isyarat dia buat sendirilah. Kalau warna merah ni acak kali salah baca. Dia tanam tak situ. Dia tebal kita tengok pun kabut berjujuk dia tanam. Tapi 11 juzuk dia apa? Padahal doktor dia sibuk. Malah sebut doktor mana. Gitu nak ayat bui masa tu. Jadi kalau baca buku tu nipis tu ya buku tu. Kalau dalam bahasa Arab lah setebal tu. Tak rasanya tak siapa pun 200 muka surat. Nipis ya. Enggak saya kecil lah. Saya kecil daripada ni. Sesuatu ya. Tapi memang berharga buku tu ya. Hanya masa dia bincang lah. Cuma buku tu bila dibawa dalam bentuk perspektif Quran dan hadis, maka dia bawa lah contoh-contoh sesuai dengan agama kita. Tu bagus buku tu kan. Tu. Gitulah. Kemudian yang ke-13 sifat nifak ana baca lalu ni sikit ni sifat nifak. Ni pun sifat yang berat juga ni ringkas saja. Sifat nifak ni sebab sini dia tidak beri ta'rif secara khusus. Nifak ni maksud dia seseorang menyembunyikan kejahatan dan dia menampilkan kebaikan, itu makna nifak. Kalau dia tunjuk ni molek tapi hak dalam tu tak molek. Mana ada menyembunyikan sesuatu, hak dia sembunyikan tu hak tak molek. Dan dia zahir ni hak molek, dalam tu tak molek. Itu munafik. Ni ta'rif ni ana ambil ta'rif yang diberikan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah. Sekiranya seseorang menyembunyikan hak tak molek, dia menyembunyikan hak tak molek, tapi dia tunjuk apa ni menyembunyikan hak molek. Hak dalam dia tak molek, cuma dia tunjuk ni nampak macam tak molek.
Contoh yang diberi oleh Ibn Taymiyahnya, sahabat-sahabat Nabi yang berada di Mekah tu menyembunyikan keislaman dia kerana takut diancam. Zahir nampak macam pergi ke tempat berhala, terpaksa pergi. Khususnya 3 tahun pertama tu, dia panggil zamanul dia panggil apa tu, zamanul idza, waktu mak Islam diancam, terpaksa sembunyi. Zahir nampak macam kafir dalam Islam, sebab tu kau nak semaya ke tubik bela-bela pewa kambing, tak ada orang semaya. Tu sahabat peringkat awal. Hak tu orang tak panggil munafik. Ibn Taymiyah kata sebab hak dia sembunyikan hak molek. Dia tunjuk nampak tak molek, tidak menjejaskan kebaikan orang. Munafik ni hak dia sembunyi tu hak tak molek, dan hak dia tunjuk pada orang tu molek. Dan sikap dia tu menyebabkan berlaku keburukan kepada orang. Tu orang panggil munafik. Tu beza dia. Tu kena faham molek tu. Sebab gini ana sebut tu, kadang-kadang kita terpaksa sembunyikan. Ana ambil contoh jenis nikah dua ni, contoh ni. Biarlah bobok kita ni nak apa belaka serayat lah ni nak. Ni contoh saja ni, contoh saja ni. Takut kita kata munafik. Sebab anda dengar dalam radio tu ada seorang ustaz tu kata, dia kata ramai orang kita jadi boleh dosa nikah ramai sebab apa? Sentiasa ada sifat munafik, duk pelawak dengan bini. Tidak betul tu. Kalau ayat kan duk perai sama, bertetok sama. Gimana tu pada lagi mau tak ayat. Apa tu? Kita nak kata munafik tak boleh. Sebabnya ulama kata kalau kita sembunyi jadi nampak zahir nampak macam bohong, tetapi dengan sebab itu dia jadi ada kebaikan, tak ada seorang pun jadi tidak baik, terjejah ke hak orang ke, terfitnah orang dengan sebab kita sembunyikan ia benar. Hak tu orang tak panggil munafik kalau gitu. Bahkan dengan sebab kita sembunyikan maklumat tu jadi aman, jadi molek masyarakat, hak tu orang tak panggil munafik. Walaupun dalil tu sifat kecek lain, dalil lain, tapi dengan maksud untuk islah dan hasil dia baik, tu orang tak panggil munafik gitu. Misalnya bini dia telefon kita, dia kata abang kita gimana, kita tahu dia gimana. Kalau ayat tentu balah, kita kata kita pun tak pasti. Tidak, ustaz tubik dengan dia, tubik lepas tu dia pergi mana tahu tak, lepas tu padahal kita tahu dia pergi makan itu. Kita tahu dah kalau ayat ni klik jadi boleh nyakit pula tu kan anak hari. Begitu lah, tak lebih kurang, tak saya sebut panjang sangat tu. Lagu mana tu? Kadang-kadang anak pun rasa bersalah. Tak tahu tak sedar aku sayang orang ni kedua. Kecik pelawak sama jadi kita tak. Dia pula pesan kita jangan royak molek. Kau dia tanya, kata molek tu maksudnya ke dia molek? Royak betul ke? Royak betul jadi tak molek lah dia kata. Dia pesan kita, kata nikah aku je pelawak. Dia kata nak mana, dia kata kalau royak betul kat mu tahulah bini aku lagu mana. Bini dia ni sampai hari ni tak boleh terima lagi tu laki dia nikah dua. Lama bertemu orang nikah. Nak awak mana? Siapa anak kata ke dia, masalah mu jangan kabit dengan aku. Mu nikah aku justru buruk. Kena rata kali aksi kita. Jadi kita mari mikir kalau kita ayat betul dah. Padahal dia buat tu tak salah pun. Kalau kita ayat betul jadi balah dia luar tu. Dengan sebab kita kecek ternampak macam pelawak lah sikit nah. Tapi anda tak guna istilah pelawak sunat tu, tak ada tu. Tak sunat paling tidak haruh ya, tak naik sunat suruh ayat lah. Tak dia tak naik kau jadi sunat. Sekat haruh gitu ya. Jadi kalau lagu tu kita nak kata munafik ke tidak? Bagi anda tidak. Setakat anda duk baca. Sebab dia munafik ni sebenarnya dia nak supaya orang tertipu. Dan tipu tu sebenarnya menyebabkan jadi tak molek. Hak sani tak sampai tahap tu. Sebab tu Ibn Taymiyah kata kita kena takrif biar betul maksud munafik ni apa. Sebab tu kalau tengok Nabi sebut, cuba tengok sini. Kita baca sikit anda habis sini. Nifak meresap masuk ke dalam hati seseorang orang yang beriman. Mana orang beriman pun boleh masuk. Boleh diresapi oleh penyakit nifak. Ia menerobos masuk ke dalam hati melalui sesetengah dosa dan maksiat yang hampir menyerupai nifak i'tiqadi. Antara dosa nifak amali ialah berdusta, khianat dan mungkir janji. Dalam istilah agama kita, munafik ni ada dua pembahagian. Pembahagian pertama dia panggil nifak amali, nifak akhlak. Nifak akhlak seperti Nabi sebut bawah itulah riwayat Abu Hurairah. Ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik tiga. Hak ni munafik akhlak. Dia orang Islam lagi walaupun ada tiga sifat ni. Gapo dia? Idza haddatha kadzaba. Bila dia bercakap bohong.
Dia tak bohong masa tak bercakap ya. Masa tidur berbohong lagi. Dia ngegar. Ngegar pun pelawak. Berat benar tu, kasih tahu tu. Tu peringkat tinggi lah tu. Tu peringkat tinggi. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mungkir janji. Wa idza tumina khana, bila diberi tanggungjawab, dia khianati tanggungjawab tu. 3. Hak bawah tu disebut 4. Tak apalah, hana nak sebut gini. Hak ni dia panggil munafik akhlak. Munafik ni kalau kita tidak buat sentiasa ada, dia boleh jadi munafik akidah. Dia boleh jadi seorang itu semakin longgar pegangan kepada agama, akhir sekali dia boleh jadi kafir. Boleh siapa tak tu. Boleh jadi munafik akidah. Munafik akidah ni dia tidak Islam sebenarnya. Cuma zahir dia nampak seperti Islam. Supaya munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, supaya misalnya. Tu munafik akidah. Depan nampak Islam, tapi sebenarnya tidak Islam. Tu kan. Dalam hadis yang lainnya diriwayatkan menerusi Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau menyebutkan bahawa Nabi bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fi khaslatun minhun kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha idza tumina khana wa idza haddatha kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. 4 perkara, sesiapa yang memiliki 4 perkara ini, katakanlah 4 ni ada, keempat-empat sifat ni ada dalam diri seorang, itulah orang panggil munafik khalisan. Munafik khalisan ni maknanya munafik hak sebenar. Sesiapa yang memiliki salah satu daripada 4 sifat ni, maka sudah dikira ada sifat munafik, tapi tidaklah munafik khalis, tapi sudah panggil munafik dah, walaupun tidak munafik sebenar. Apa dia? Jadi dia akan dipanggil munafik kalau ada salah satu sifat ni, 2 ke 3, kalau 4 tu munafik khalis lah. Hilang title munafik tu kepada dia bila dia buat semua sifat tu. Gapo dia? 3 sifat, 3 khaslah, 3 ciri. Pertama sekali, jika dia bercakap dia bohong. Ni dalam internet ni ada khusus bab ni, dia bincang bagaimana pandangan sahabat, pandangan tabi'in tentang orang yang bercakap bohong, kesan dia macam mana. Orang panggil ilmu tajribah, pengalaman yang diwarisi daripada satu generasi ke satu generasi, kesan daripada berbohong ni. Tu dia bincang dalam Syabakatul Alukah, itu sangat menarik tu antara website ilmu lah. Ni berdusta ni, berat sangat. Berdusta ni memang satu, orang panggil penyakit hati yang sangat berat. Sangat berat. Kalau yang kedua, kalau dia berjanji, dia mungkir janji. Sani jepat. Jika bercakap, dia mula-mula sekali jika diberi amanah dia khianat. Idza tumina khana. Susunnya dia tak serupa dengan hadis tadi tu. Idza tumina khana, bila diberi amanah dia khianat. Bila bercakap dia bohong, bila berjanji dia mungkir janji, bila dia bertengkar berbalah dia melampaui batas. Isu kecil tapi balah besar. Caci mencaci dan sebagainya, tuduh menuduh, isu kecil tak pernah sabar. Dia kalau nak balah ni biar padan isu, biar padan dengan isu. Gitulah. Jadi siapa-siapa ada sifat ni orang panggil munafik khalis. Kalau ada salah satu dia panggil munafik dah tu, walaupun tidak tegar pun. Jadi kena beringatlah. Bahkan dalam riwayat lain, sini tidak disebut, berbohong ni, bercakap bohong ni, ni memang ana neng macam kali lah bila baca hadis ni. Setengah-setengah orang tu tengok sahabat ana apa ada jenis gini. Kita duk ingat masa sekolah dulu siapa learn ni, kita kata kena hak ni dah berkali. Kita bimbang. Bukan ni ana ingat, kita ingat mungkin kita berkawan okey. Patut orang politik pun ana tengok pun kata kenapa ada setengah-setengah tu. Bimbang lah, kita bimbang. Mudah-mudahan tidak kena kita. Gapo dia? Dia dalam beberapa hadis Nabi ada sebut beberapa perangai, bukan semua, beberapa perangai kalau tidak dirawat dengan segera, kalau berpanjangnya penyakit tu ada, dia setengah-setengah tu Allah akan cop dia. Cop ni maksudnya Allah cop dia ni akan berterusan dengan sifat buruk itu sampai mati. Antaranya minum arak, lepas tu berdusta. Berdusta ni kalau dia tidak bertaubat berpanjang 10 tahun 20 tahun duk kecek pelawak. Nabi kata Allah akan cop dalam buku amal kadzab, bukan kazib, kadzab. Kadzab ni dia satu wazan dengan dajjal, penipu besar.
cok. Bila cok tu Nabi kata dia susah dan nak keluar daripada kepompong dusta itu. Mana kecek sikit tak sengaja pun dusta. Tidak niat pun jadi dusta. Kalau siapa tak tu susah dah dia nak keluar daripada tu. Tapi ulama kita tak kata peluang taubat tertutup dak. Tapi nak ayatnya bila siapa satu tahap setengah-setengah perbuatan buruk manusia ni kalau tak bertaubat, kalau siapa satu tahap boleh siapa begitu Allah hukum dia di dunia. Cok dalam buku dia kadzab. Misalnya kalau minum arak tu disebut mudminul kham, dicok mudminul kham. Orang yang minum arak tegar dicok gitu. Nabi sebut tu siapa 4 kali minum arak bertaubat pula siapa 4 kali masuk kali kelima Allah cok mudminul khammar. Itulah. Jadi dusta ni salah satu kena beringatlah tidak. Setengah orang ni dia menganggap dusta ni tanda orang itu cerdik. Siapa SPRM pun tak boleh nak tulis. Cerdik dia tu. Dia bangga pula. Ni pekat berat benar. Tu kali 4 kali cok dah itu. Kalau siapa tahap tu. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada kena ni termasuk sambaran syaitan ni. Misal selamat dia kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.